Hello guys, bersama saya lagi dalam Alright Nopo Channel, terkini sidang media ya daripada YB Dr. Zaliha sebagai Menteri Wilayah dan juga ya khususnya untuk program perbahasan sidang belia wilayah persekutuan, dan kita harapkan program ini sebenarnya boleh memberikan manfaat yang mantap ya untuk anak-anak muda, untuk golongan belia khususnya, supaya mereka ni menjadi bijak menilai dan juga tidak terpesong dengan hasutan dan juga fitnah-fitnah yang sedang ya dilakukan oleh pembangkang khususnya. Jadi ini adalah satu inisiatif yang terbaik. Jadi sahabat semua, saya ingin membawakan anda untuk mendengar ya intipati sidang media yang dijalankan oleh YB Dr. Zaliha Mustafa ini. Jadi tanpa membuang masa, ayo kita tonton bersama. Right, okay. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Terima kasih kepada semua rakan-rakan media kerana telah hadir untuk membuat liputan dalam mesyuarat kedua sidang belia wilayah Persekutuan Penggal 2024. Jadi alhamdulillah mesyuarat berakhir pada hari ini untuk tahun ini, dan kita akan laksanakan insya-Allah pada tahun hadapan pula ya. Walaupun ahli-ahli sidang sebenarnya ada memohon untuk membuat sidang setiap 2 kali atau setahun, menambahkan lagi setahun ya, tetapi kita ada sebab ataupun rasional kenapa kita nak meneruskan setiap tahun. Di antaranya adalah untuk kita memastikan supaya lebih ramai lagi belia-belia di wilayah Persekutuan ini di Kuala Lumpur, Putrajaya dan Labuan dapat kita garap dalam memberikan pandangan-pandangan mereka dalam usaha untuk meningkatkan pelaksanaan polisi dan sebagainya di wilayah Persekutuan. Jadi kalau kita buat 2 tahun, dia mengurangkan keterlibatan lebih ramai lah ya. Kemudian kita juga mahu supaya idea-idea ini tidak hanya dalam masa setahun, tetapi kita tahu juga bahawa sebenarnya dalam untuk wilayah persekutuan sahaja isu-isu sentiasa segar dan banyak isu-isu yang kita perlu selesaikan dalam masa yang mungkin singkat dan kita tak mahu setiap isu itu dia jadi overtaken by events Jadi itu disebabkan kita mengambil kenapa sidang belia ini harus dilakukan setiap tahun, maknanya tahunan dan 2 kali setahun setiap 6 bulan. Dan alhamdulillah pada kali ini saya berbangga dengan perbahasan yang telah dibawa oleh mereka, dan kali ini untuk sidang kedua ini nampaknya idea-idea yang mereka bawa itu jauh lebih meluas dan tidak hanya dipanggil belia sentrik tetapi isu-isu lain juga dibawa bersekali dalam perbahasan mereka itu. Ya, ada 16 usul yang dibawa, kita terima 13 dan ada 5 tema lah yang kita nampak dalam usul-usul yang mereka bawa itu, dan mereka sebulat sara menolak 3 usul yang telah dikemukakan, dan ini bagi saya alasan untuk mereka menolak ada juga alasan-alasan yang baik dan matang lah dalam penolakan tersebut. Saya juga ingin melihat satu perkara yang mereka angkat dalam sidang kali ini ialah menyokong langkah kerajaan dalam isu Palestin, iaitu mereka secara sebulat suara menyokong untuk pelecutan keanggotaan rejim Zionis Israel daripada PBB. Itu juga telah diangkat, dan isu-isu lain juga yang kita lihat pada kali ini mereka agak fokus pada isu-isu yang berkaitan dengan Labuan ya. Dan kita telah bincangkan banyak tadi khususnya berkaitan dengan infra dan utility asas seperti elektrik dan water lah yang juga dibawa, dan yang lain-lainnya isu tentang pendidikan pun ada, isu-isu mengenai dengan aspirasi yang dibawa oleh wilayah Persekutuan sebagai bandaraya pintar dan juga hijau dan lestari juga dibawa dan dibahaskan dengan baik. Jadi saya ingin mengucapkan tahniah setinggi-tingginya kepada sidang belia pada kali ini, dan insya-Allah mereka juga meminta untuk kita menjadikan mereka ini sebagai alumni kepada sidang belia, dan kita bersetuju untuk langkah tersebut, dan mungkin kita akan institusikan alumni ini supaya mereka akan terus memberi pandangan-pandangan dan idea-idea mereka dalam pembangunan wilayah persekutuan ini. Baik, terima kasih.
di BKS dan ada kena pasti lokasi untuk mudah menggunakan perniagaan kan. Ya. Boleh bagi di mana kawasan itu sendiri? Kita melihat di antara contohlah. Contohnya ada satu kawasan yang dulu kita namakan sebagai Medan Selera Singgang. Yang itu kita Damai. Sebelum ni namanya Damai lah. Jadi kita lihat di situ kekurangan satu peniaga. Jadi disebabkan oleh kekurangan peniaga, maka kuranglah pengunjung. Ya. Jadi kita berusaha untuk, insyaAllah dalam usaha untuk meningkatkan balik di situ. Dan situ juga ada berdekatan dengan LRT station yang sebenarnya memudahkan untuk datang ke situlah. Jadi saya telah juga ada usaha berbincang dengan beberapa daripada golongan belia dan mereka bersetuju, dan kita akan juga saya telah maklumkan kepada Datuk Bandar, dan insyaAllah kita akan lihat dengan lebih teliti lah untuk terus membangunkan kawasan ataupun medan selera tersebut. Bila akan mula dilaksanakan itu? Kita minta masa sikit, mungkin dalam tempoh sebulan dua lah, sebulan dua macam tu. Kita juga menunggu proposal daripada pihak belia lah. Ada yang berminat untuk menjadi pelaksana di situ, dan kita menunggu juga. Fokus kawasan ini untuk tempat yang sedia ada tapi kurang pengunjung? Ya, betul. Ataupun ada kawasan baru yang setakat ini yang itu dulu kita buat sebagai pilot project. Ya. Anything else? Tak ada? Baik. Berkenaan dengan Labuan tadi, Ya. kita nak minta ulas lebih sikit berkenaan dengan Jabatan Labuan tu, progres. Okey, baik. So task force Jabatan Labuan kita teruskan perbincangan, ya. Dan perkembangannya alhamdulillah kini kita telah dapat peruntukan sebanyak 500,000 yang ini telah dimaklumkan oleh KKR sendiri kepada saya, dan sebagai permulaan lah, bajet permulaan untuk kita mulakan feasible studies bagi jambatan wilayah jambatan menumbuk Labuan, ya. Jadi kita tidak akan matikan usaha-usaha untuk membincangkan terus perkara ini, tetapi kita juga kena melihat kepada usaha-usaha yang lain, sebab yang paling penting di Labuan itu ialah meningkatkan connectivity. So connectivity ini adalah ada pelbagai cara lah, maksudnya melalui laut, melalui udara dan sebagainya. Dan alhamdulillah juga baru-baru ini saya difahamkan daripada pihak IASIA telah juga meningkatkan jumlah perjalanan ke Labuan, dan kita ada tambahan 3 hari, iaitu hari, tak silap saya, Selasa, Khamis dan Jumaat, untuk AirAsia menambahkan penerbangan ke Labuan. Jadi alhamdulillah itu juga ada satu perkembangan yang baik lah. Boleh timeline tak untuk kajian tu? Bila expect akan kita tengok, sebab saya berbincang dengan KKR, maksudnya kita mulakan dulu dan kita lihat keperluannya selepas pada itulah. So, kajian tu dah bermula sekarang? Akan bermula apabila bajet itu kita dapat nanti. Yang itu telah diputuskan dalam pembentangan bajet tempoh hari. Okay. Selepas bajet tu dapat, YB ada letakkan tak mungkin tempoh masa untuk Kita serahkan pada KKR untuk melaksanakannya lah, tapi kita akan pantau lah. Bila rasa dia akan dapat bajet tu? Saya rasa Dalam masa terdekat? mungkin tahun depan lah mungkin. Ya, mungkin awal tahun depan. Ya, baik. Terima kasih banyak. Okay. Alright, terbaik. Jadi kita menyokong ya aktiviti ataupun program-program seperti ini, kerana ini sepatutnya memberikan kebaikan ya kepada belia-belia, anak-anak muda dan sebagainya. Itu pandangan saya. Bagaimana dengan anda sahabat semua? Anda berikan komen ya di dalam ruangan komen. Jadi terima kasih, izinkan saya untuk mengundurkan diri, dan seperti biasa peribahasa mengatakan tapapun kangkap 2 ton keinginan. Dalam bahasa Melayunya, tepuk dada tanya selera. Sekian je daripada Alright No Channel. Kita berjumpa lagi. Bye bye.